Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, saya nak ceritakan kepada anda tentang sebuah telefon ni. Nama dia Oppo Reno 8 Pro. Kata pengeluarnya, ia dilengkapi dengan satu chip unik. Nama dia Mari Silicon X. Adakah ia wah atau hanya sekadar gah? Jom kita tengok. Perlu saya ingatkan, yang Oppo Reno 8 Pro dalam pasaran Malaysia tak sama dengan yang ada dekat dalam pasaran China. Di pasaran China sana, telefon mereka diperkasa oleh chip Snapdragon. Untuk pasaran Malaysia, dia diperkasa oleh chip MediaTek Dimensity. Tapi daripada sudut physicality, kedua-duanya adalah sama. Sebelum saya kongsi lebih lanjut, saya nak maklumkan kepada anda, dalam satu unit kotak Oppo Reno 8 Pro, anda akan dapat satu telefon, satu blok pengecas, satu kabel pengecas dan casing. Kita mulakan dengan rekaan Oppo Reno 8 Pro 5G ni. Oppo pengeluarnya memang sentiasa hadir dengan rekaan yang minimalis pada telefon mereka. Sebelum kita tiba dekat Reno 8, pengeluarnya macam bereksperimentasi dengan rekaan. Contohnya, waktu Oppo Reno 7 dulu, yang 7 Pro ada hadir dengan rekaan kotak, manakala yang bukan Pro, belakangnya sisi melengkung. Dekat Reno 6 dulu, terbalik pula. Reno 6 yang bukan Pro, sisi dia tajam. Yang Reno 6 Pro, sisi dia melengkung pula. Untuk Oppo Reno 8 ni, mereka seperti telah memuktamarkan mereka punya rekaan. Sebab kedua-dua Oppo Reno 8 Pro dengan yang bukan Pro hadir dalam rekaan yang hampir sama, iaitu bentuk kuboid dengan sisi yang mendatar dan bucu tajam. Sama macam iPhone. Saya lebih gemarkan rekaan sebegini berbanding dengan belakang melengkung yang ingin berikan anda ilusi bingkai nipis. Tentang paparan, saya tak kisah sangat sekiranya bingkai paparan pada telefon ni dia kelihatan tebal. Asalkan dia punya ketebalannya sama di semua penjuru. Tapi malangnya dekat Oppo Reno 8 ni, dekat bahagian dagunya lebih tebal daripada tiga sisi yang lain. Walaupun tak signifikan, tapi saya boleh nampaklah kecacatannya kat situ. Hilang seri dia. Telefon ini ia dibekalkan dengan panel paparan sebesar 6.7 inci pada resolusi Full HD Plus dengan refresh rate setinggi 120Hz. Panel paparan dia, panel AMOLED. Berbalik kepada rekaan keyboard Oppo Reno 8 Pro, bahagian sisi dia ada potongan serong yang membolehkan saya memegangnya dengan yakin tanpa rasa takut sekiranya telefon ingin tergelincir daripada genggaman tangan. Bukan sahaja kemasan ini memberikan ergonomik yang lebih tinggi, malah daripada segi estetik turut tinggi. Menurut Oppo, ini adalah Oppo yang paling nipis setakat ini. Tapi yang paling mencuri tumpuan saya adalah bahagian belakang. Dia punya kemasan berhampiran dengan kamera belakang. Kalau anda tengok ada lekuk dekat situ, tak ada langsung kelip. Ia menunjukkan yang Oppo menggunakan sekeping saja materi untuk hasilkan kemasan kamera belakang ni. Kalau anda masih ingat, telefon yang ada kemasan lebih kurang macam ni dimulakan oleh Oppo Find X3 Pro. Kalau anda beli telefon disebabkan rupa, Oppo Reno 8 Pro ni memang tak akan mengecewakan anda lah secara ringkas dia. Tapi ada satu lagi golongan ni yang beli telefon disebabkan dia punya spesifikasi. Adakah Oppo Reno 8 Pro mampu memenuhi kehendak golongan ini? Sewaktu zaman pra-Dimensity, kalau orang dengar saja jenama MediaTek, mesti dia kata, alah, telefon ni mesti tak best. Tapi sekarang, bila mereka lancarkan Dimensity, mereka kongsikan dia punya spesifikasi dengan skor penanda aras, nampak macam boleh lawan Snapdragon. Cuma persoalan sebenar, adakah ia diterjemah kepada penggunaan dalam dunia sebenar yang sama macam skor yang ditunjukkannya? Dekat atas papan utama, Oppo Reno 8 Pro ni ia diperkasa oleh chip MediaTek Dimensity 8100 Max. Ini adalah chip yang dibangunkan menggunakan teknologi 5 nanometer daripada TSMC. Di dalamnya terkandung 8 teras, 4 teras berkuasa tinggi dengan 4 teras cekap tenaga. Teras-teras ini boleh bekerja pada kelajuan sehingga 2.85 GHz. Contoh chip daripada Snapdragon yang menggunakan konfigurasi yang hampir sama macam Dimensity 8100 ni adalah Snapdragon 780G. Dan telefon yang menggunakan Snapdragon 780G antaranya adalah Xiaomi Mi 11 Lite dengan Realme GT Master Edition. Daripada pengalaman saya bermain permainan yang berat menggunakan telefon ini, ia boleh dukung permainan itu dengan lancar tanpa sebarang masalah walaupun pada tetapan yang paling tinggi. Daripada segi penghasilan haba pula, bila bermain, saya tak rasakan ia mengganggu sangat pun. Walaupun memang terasalah haba dekat bahagian belakang tu. Berikut adalah hasil ujian penanda aras yang telah saya jalankan ke atas telefon ini.
Ini adalah sampel audio daripada telefon Oppo Reno 8 Pro 5G. Telefon ni dia ada konfigurasi speaker stereo tapi tidak seimbang. Satu speakernya tembak ke arah depan dan satu lagi ke arah sisi. Oppo memaklumkan yang telefon ini menyokong Bluetooth 5.3 dan malangnya ia tidak didatangkan dengan jack audio 3.5mm untuk anda gunakan dengan earphone berkabel. Komponen-komponen elektronik pada Oppo Reno 8 Pro mengambil tenaga daripada sistem bateri berkapasiti 4500 mAh. Seperti yang saya beritahu anda tadi, blok pengecas disertakan di dalam kotak dan ia adalah daripada jenis SuperVOOC 80W. Selain daripada SuperVOOC 80W, telefon ini juga sokong SuperVOOC 65W, SuperVOOC 50W dan ia juga sokong piawai yang lain, contohnya Quick Charge 3.0 dengan PD 3.0 setinggi 18W. Pengeluar telefon Oppo Reno 8 Pro ni mereka sangat mengetengahkan chip ini. Mari Silicon X yang katanya boleh membawa anda punya level fotografi ke tahap yang lagi tinggi. Misalnya sewaktu dalam iklan Oppo Reno 8 Pro ia katakan yang telefon ini boleh rekod 4K Ultra Night Video, kemudian 4K Ultra HDR dan Night Portrait. Betul ke? Tapi masalah besar dengan chip Mari Silicon X ni adalah chip ini hanya berfungsi bila anda gunakan kamera utama dia. Jadi 3 kamera lain tu dapat apa? Contohnya kamera ultra lebar, kamera makro dengan kamera selfie. Dapat habuk je. Walau apa pun, Oppo Reno 8 Pro ni dia ada sistem 3 kamera belakang dengan 1 kamera depan. Kamera utama ni adalah kamera 50MP, kemudian kamera ultra lebar 8MP dan kamera makro 2MP. Dan yang terakhir kamera selfie 32MP. Pada saya, Mari Silicon X ni cuma gas saja daripada wah. Saya tak rasakan yang chip ini boleh bawa anda punya skill fotografi ke tahap yang lebih tinggi. Kamera macam iPhone dengan Samsung tak pernah ada pun chip ni. Boleh je tangkap gambar yang cantik. Oppo Reno 8 Pro dijual dalam pasaran Malaysia pada harga RM3,499. Hanya ada satu varian saja yang ditawarkan dalam pasaran kita iaitu yang ada RAM 12GB dan storan 256GB. Untuk harga sebegitu, apa alternatif yang anda ada? Anda boleh dapat iPhone 13 mini pada harga RM3,399 yang varian 128GB. Telefon ini memang terbukti kemampuan kameranya. Sama macam Reno 8 Pro, telefon ini tak ada kamera telefoto. Kemudian anda boleh dapatkan Realme GT Neo 3 pada harga RM2,099. Yang ini dia ada RAM 8GB dan storan 256GB. Ia gunakan chip Dimensity 8100 cuma tak ada Max. Kamera belakang GT Neo 3 sama saja macam Reno 8 Pro kecuali tak ada Mari Silicon X. Anda suka sangat Dimensity 8100 dan nak lagi murah? Poco X4 GT harganya bermula RM1,499 saja. Anda dapat skrin AMOLED, refresh rate 120Hz, kamera belakang 64MP, kamera ultra lebar 8MP, kamera makro 2MP dan kamera selfie 16MP. Vivo X80 5G ada prosesor yang lagi power iaitu Dimensity 9000 pada harga RM3,499 juga. Dan anda dapat kamera telefoto 12MP di samping kamera ultra lebar 12MP dan kamera utama 50MP. Kalau anda ada RM3,499 dan boleh tambah RM100 lagi, anda boleh dapatkan ROG Phone 6. Telefon ini dia ada RAM 12GB, storan 256GB. Anda dapat telefon dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 1 dengan bateri gergasi 6000 mAh. Tapi anda tak dapat telefon yang rupa macam Reno 8 Pro lah. Telefon ini adalah telefon gaming. Jadi apa pendapat anda tentang Oppo Reno 8 Pro 5G ni? Adakah dia punya penawaran setanding dengan harganya? Kalau anda rasakan tidak, turunkan hujah anda dalam ruangan komen kat bawah ni. Kalau anda rasakan ya, turunkan juga hujah kenapa kat bawah ni. Macam biasa, kalau anda rasakan video ni bermanfaat, share dengan kawan-kawan anda. Ikuti kami di Soya Jicha BM selain dekat portal, kami juga ada YouTube, Facebook, Instagram, Twitter dan di TikTok.
Baiklah, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.